hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ke-27. Jadi kita tengok muka surat yang ke-564. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Baik, kita perhatikan terjemahan ayat ni. Falamma, maka tatkala. Jadi apa kita faham dengan tatkala? Tatkala, ketika, yakni ketika waktu sampai. Suatu waktu itu sampai, tak kala berlakunya keadaan yang kalau yang diceritakan di sini ialah ra'auhu, ra'a, melihat. Ada waw tu mereka, iaitu orang-orang musyrik telah melihat oleh mereka akannya. Nya tu balik kepada mana tu? Ra'auhu. Maka ketika ataupun tak kala Ra'auhu ni balik kepada ayat yang keberapa? Melihat akannya balik kepada ayat yang ke-25 tu. Ayat yang ke-25. Ai al-wa'du. Apa dia al-wa'du? Janji. Janji itu iaitu azab. Maka tak kala mereka melihat akannya, iaitu akan janji azab yang mereka tanya kepada Rasulullah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, bilakah janji itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jadi di dunia dulu mereka mencabar, mereka tidak beriman. Tak kala mereka melihat akannya zulfah. Zulfah pula maksudnya apa? Qariban. Zulfah, ra'auhu zulfatan, yaitu qariban. Apa qarib? Dekat. Dah dekat dah kepada mereka. Qariban minhum. Jadi bila mereka tengok neraka tu dibawa kepada mereka. Nanti di akhirat dalam hadis Nabi sebutkan neraka akan dibawa oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang Nabi sebutkan angkanya ialah neraka tersebut memiliki 70,000 tali, kendali. Yang setiap tali tersebut akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Kalau kita kira secara matematiknya, 70,000 kali 70,000 lah. Ada berapa kosong tu? 4 kosong, 8. Jadi 49 dan 8 kosong berapa juta tu?
Itu kalau kita kira matematik. Tapi dalam bahasa Arab ni, perkataan 7 ni dia kadang-kadang tak membawa makna secara literal. Membawa makna terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau terlalu banyak lagi dahsyat. Kalau yang kira 70,000 kali 70,000 secara literal pun dah cukup banyak. Kalau dengan makna yang bukan makna secara literal tapi makna terlalu banyak, sebab bahasa Arab memang ungkapan dia begitu. Disebut 7 atau 70,000 ni, dia bukan maksud 70,000 yang betul, tapi banyak sangat. Jadi tengok bila neraka dibawa oleh malaikat, dan malaikat tu bersama mana ketika Nabi melihat Jibril. Apa Nabi rakamkan? Nabi melihat Jibril 2 kali kan. Pertama ketika mendapat wahyu, yang kedua masa Mi'raj. So malaikat Jibril yang menutup ufuk. Jadi bayangkan sejumlah malaikat yang ramai membawa neraka. Berapa besar neraka itu sebenarnya? Jadi apa yang jadi kepada orang yang melihat neraka ketika itu? Si'at wujuhu. Apa maksud dia? Dia berkataan su'. Jadi buruk, muram wajah-wajah allazina kafaru. Orang-orang yang ingkar. Bila tengok satu benda yang menakutkan, manusia punya muka jadi pucat sangat. Jadi di sini Allah kata apa? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Menjadi muram. Pertama Allah pernah sebutkan dalam surah Ali Imran. Ayat 106. Surah 3 ayat 106. Muka surat 63. Muka surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Jadi pada hari itu ada wajah-wajah yang tabyaddu, menjadi putih berseri. Itu maksud hari itu ialah hari akhirat nanti. Wa taswaddu wujuh, dan ada juga orang yang macam mana terjemahan kat situ? Wajah menjadi apa? Hitam legam, hitam muram. Itu maksud hari ini. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Menjadi apa dia? Hitam, muram wajah-wajah mereka. Kan kalau pernah tengok tak orang muka pucat, bibir dia pucat, tu pun kita dah risau macam dah darah dah. Ni tengok neraka, mana pergi darah kita katnya tu nanti. Pucat, suram, hitam terus. Bukannya pucat ni, hitam Allah sebut. Jadi ketakutan yang melampau-lampau. Tapi siapa mereka itu? Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang wajah mereka menjadi hitam itu,
Allah, malaikat bertanya kepada mereka, sebab Allah bertanya kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapakah kamu ingkar sesudah kamu beriman kepadanya, sesudah iman kamu? Maka hari ini dzukul azab, rasakanlah azab disebabkan apa yang dulunya kamu ingkari. Jadi kalau kita ingat balik surah Al-Mulk ini, Allah mulakan surah Al-Mulk dengan perkara apa? Sebab ini Allah kata mereka ingkari. Dalam ayat yang kita sedang tadabbur hari ini, wujuhul ladzina kafaru, orang yang ingkar. Jadi dia ingkar. Kalau kita perhatikan surah Al-Mulk ni balik, untuk peringkat awal surah Al-Mulk, cuba tengok apa Allah cerita, tentang apa? Surah Al-Mulk ni peringkat awal Allah suruh kita berfikir untuk jadi orang yang beriman sepatutnya. Tapi macam mana cara Allah suruh kita beriman? Allah suruh lihat kebesaran dia. Betul tak? Di peringkat awal surah Al-Mulk Allah cerita tentang apa? Antara yang paling besar sekali Allah ciptakan yang kita nampak. Dia makhluk Allah paling besar sekali, Arash. Makhluk Allah yang paling besar sekali ialah Arash. Arash tu meliputi semua. Tapi yang kita nampak depan mata kita apa dia? Allah kata tengok langit tu kan. Kan dulu kita bincang awal-awal tentang langit. Jadi langit ini adalah penciptaan Allah yang paling besar, yang manusia takkan mampu untuk tandinginya. Kalaulah dari segi penciptaan tak dapat tandingi, apatah lagi Al-Quran ini yang Allah turunkan pun sama juga. Berita-beritanya mestilah yang benar dan tidak dapat ditandingi. Kalau Allah cerita tentang azab dia, dan tentulah tak sama azab Allah dengan apa yang berlaku dekat dunia ni. Allah kata macam mana? Cuba tengok langit tu. Boleh kamu tandingi aku tak? Semua orang tahu langit itu siapa yang cipta. Tengok surah 21 contohnya. Ataupun surah 31. Surah 31. Ayat 25. 31 ayat 25. Muka surat 413. Muka surat 413. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan demi sesungguhnya dan benar-benar jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan petala langit dan bumi? Tanyalah siapa pun sebenarnya, apa jawapan mereka agak-agak. Dia sama ada dia kata Allah ataupun dia kata Tuhan Allah. Tak ada siapa boleh nafikan. Dia kata dewa inilah apa. Tak ada siapa boleh nafikan. Langit itu siapa yang ciptakan? La yaqulunallah. Pasti benar-benar mereka akan berkata Allah. Jadi surah Al-Mulk ni mula-mula kan dia ajar kepada kita untuk apa? Mengaku siapa yang ciptakan langit itu Allah.
Kalau kamu mengaku yang ciptakan langit itu Allah, dah tentulah apa yang Allah cerita dalam Al-Quran ini juga adalah apa yang pasti Allah akan tunjukkan di hadapan kita nanti, iaitu neraka Allah dan juga azab-azabnya. Tapi orang yang ingkar ini, dia tak beriman sampai ke tahap itu. Tapi bagi orang yang ada akal, ulul albab, tengok surah 3. Ayat 190. Surah 3 ayat 190 hingga 191. Muka surat 75. Surah 3 ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan petala langit dan bumi. Jadi semua orang nampak penciptaan, semua orang nampak langit yang tersergap indah ini, yang besar ni, yang maha hebat ciptaannya. Dan pertukaran malam dan siang. Bila bertukarnya malam dan siang, apa lagi yang berlaku? Daripada kita lahir tu, besok malam tu siang. Hari ni kita dah tua, kini kita dah berumur. Jadi masa pun bertambah. Kematian dah semakin dekat. Jadi kata Allah, la ayatil liulil albab. Bila tengok langit itu, menjadikan kepada orang yang ada akal ini nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bila nampak tanda-tanda kebesaran Allah, apa pengakuan kita? Bila kita nampak kebesaran Allah, apa bukti pengakuan kita? Allahu Akbar. Jadi tu kita solat, Allah nak ajar kita Allahu Akbar. Hidup kita ini di bawah naungan Allah. Langit Allah tu luas, macam dalam bahasa kita apa? Di mana langit dijunjung, di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita pijak bumi siapa masalah dia? Di mana bumi dipijak? Kita pijak bumi siapa? Bumi Allah. Jadi kalau begitu, langit dialah kita junjung. Apa yang turun dari langit daripada Allah? Al-Quran. Jadi kalau kita mengaku bumi ni Allah cipta, langit tu Allah cipta, junjunglah langit Allah. Maksud junjung tu apa dia? Yang Allah turunkan Al-Quran itu patuhlah. Tapi untuk orang ingkar, macam mana bila Nabi bawa Quran kat mereka? Mereka menafikan. Bila cerita tentang hari kiamat, mereka kata apa? Bila pula berlaku hari kiamat yang kamu kata kepada kami ni? Sebab apa? Dalam Al-Quran, Al-Quran datang membawa sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi mereka ingkar. Padahal bukti jelas, Allah tu memang wujud. Allah tu maha berkuasa. Allah cipta yang paling hebat ciptaan dia. Jadi Allah kata, orang yang nampak hal-hal tersebut ialah ulul albab, orang yang ada hati yang nurani, yang bersih ini. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang mereka mengingati Allah. Jadi bila mereka nampak kebesaran Allah tu sentiasa depan mata Allah tunjuk langit yang besar tu, akan menyebabkan sentiasa kita akan ingat kepada Allah. Tapi apa maksud ingat kepada Allah? Adakah orang tu duduk Allah, 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 Allah? Adakah itu semata-mata maksud ingat Allah? Yang kita pernah bagi analogi dulu, kalau seorang ibu hantar anak dia pergi asrama, ibu dia pesan macam-macam dekat anak dia. Makan nasi, kalau cikgu suruh makan, makan. Hari Sabtu basuh baju, jangan pukul orang. Lepas tu mak dia dah balik, minggu depan tu mak dia call dia lagi. Ingat tak mak? Dia kata, ingat mak tau. Mak dia pesan dekat anak dia. Jadi apa maksud ingat mak kat situ? Sekadar ingat, tapi kat sekolah dia paling nakal sekali. Tak betul lah begitu. Ingat mak tu maksudnya apa dia? Ingat pesanan-pesanan mak tu. Itu termasuk maksud ingat mak. Jadi ingat Allah, Allah turunkan peringatan berupa Al-Quran. Jadi sebabkan dia mengaku dah Allah tu paling besar sekali. Jadi yang paling besar sekali peringatan, ancaman yang perlu ditakut ialah Allah. Jadi mereka sentiasa dengan Al-Quran. Sebab depan mata dah nampak kebesaran Allah. Jangan jadi macam peribahasa kita juga, apa disebut? Gajah depan mata, apa dia? Tak nampak. Kuman seberang laut, dia nampak. Jangan jadi macam tu. Depan mata dah langit, bukan gajah. Kalau gajah pun dah tak boleh, ni kan langit. Manusia boleh leka, manusia boleh tak nampak Al-Quran ini. Na'udzubillah min zalik. Mereka mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Maksud setiap waktu dengan Al-Quran ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka sentiasa memikirkan sehingga mereka merasa kagum. Perkataan yatafakkaruna ni, dia perkataan fa kaf ra. Fikir kan? Tapi kalau kita belajar sorof bahasa Arab ini, kalau dipakai wazan tafa'ala, tafa'ala tu jadi tafakkara. Wazan perkataan-perkataan Arab yang ada tafa'ala, ada ta kat depan ni, ini kena tengok dalam ilmu sorof sikit. Dia akan bawa makna banyak. Antaranya ialah perbuatan yang akan menghasilkan kejutan. Perbuatan tu kalau buat, mesti dia terkejut. Boleh faham ke? Bahasa Arab ni, dia punya root word dia 3 huruf. Ini contohnya, dia punya acuan. Fa'ala. Jadi kalau dalam bahasa Melayu contohnya turun. Bahasa Melayu dia tak ada spesifik berapa huruf root word, tak ada. Jadi kalau kata turun, nak tambah me, jadilah menurunkan. Kalau apa tu, apa lagi? Masuk 5 huruf masuk. Tadi turun 4 huruf. Turun berapa huruf? 5 juga. Okey. Kalau masuk, memasukkan. So itu imbuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, contohnya perkataan fa ain lam, dia tambah imbuhan ta. Lepas tu tambah sabdu dekat ain ni. Ni fa ain lam ni root word. Ta ni imbuhan dengan sabdu. Saya nak beritahu direct je, ini adalah imbuhan. Jadi bila perkataan-perkataan yang berbentuk tafa'ala, contohnya tafakkara, sama tak bunyi dia? Tafa'ala, tafakkara. Bila sama acuan ni, antara fungsi maksud tafa'ala ni ialah perbuatan ini akan menghasilkan kejutan. Dia akan terkejut bila dia buat betul-betul benda ni. Jadi apa yang kita kena faham dengan maksud ya tafakkaruna? Bila orang tu fikir betul-betul tentang apa dia, penciptaan petala langit dan bumi, pasti dia akan rasa kagum hasil dia. Kalau orang kaji-kaji, biasa je.
Dia kata, ini pertemuan saya. Itu tak betul, itu bukan tafakkur. Itu tafakkur yang kita faham. Tafakkur apa dia? Mari kita bersama-sama bertafakkur. Diam. Itu bukan tafakkur, itu diamkan diri. Tafakkur tu ialah memikir secara detail, dalam-dalam. Lepas tu dia akan nampak, ini luar biasa. Ini bukan siapa yang manusia boleh ciptakan. Janganlah kita cerita yang payah-payah. Kita ambil je contoh sekarang ni tengah nak vaksin ni kan. Doktor pun cerita macam mana vaksin tu berfungsi. Doktor boleh cipta vaksin. Tapi kalau badan kita tu tak nak terima, ya Allah ciptakan vaksin dulu macam mana style dia? Masuk apa tu? Kuman yang lama yang dah dimatikan atau dilemahkan masuk dalam badan. Kemudian antibody kita boleh detect benda ni, kalau jumpa nanti dia dah sediakan antibody kan. Yang sekarang punya macam mana pula? Lain sikit kan, nanti orang yang farmasi ke doktor kena cerita lebih detail lah. Bila vaksin tu masuk, kita punya badan tu boleh scan, boleh kenal. Macam mana dalam badan tu pun macam seolah-olah ada kamera. Jadi itu sebenarnya apa dia? Siapa yang cipta sistem tersebut? Ataupun kita duduk diam sekarang ni, apa sedang berlaku dalam badan kita? Darah sedang berjalan, kena pump. Perlu tak kita on dengan off jantung kita? Tak perlu. Sistem tu terlalu hebat, manusia tak boleh nak kontrol. Biar Allah yang, ada benda yang Allah benarkan kita kontrol. Nak makan nasi, nak makan sikit ke makan banyak, itu terserah kepada kita lah. Tapi oksigen ni nak pakai banyak ke nak pakai sikit ke, yang itu Allah buat. Yang tu tak boleh kita nak kontrol, sebab sistem tu hebat sangat, manusia tak boleh nak kontrol. Cuba Allah bagi kita yang kontrol. Syafiq, nanti malam kamu on sendiri, kamu off sendiri. Kalau besok tu lupa nak on kalau rumah kita lupa nak on ke, mati dah. Jadi begitulah maksudnya kejadian kita. Daripada setitis air mani, bayang macam air mani tu kita tengok pakai makroskop seperti apa? Macam berudu kan bentuk dia. Kita cerita mudahlah macam berudu. Tiba-tiba hari ni mana ada yang jadi macam katak. Semua dengan mukanya elok macam ni, hidung ke bawah, tangan ada 2, cantik. Siapa yang boleh cipta macam ni? Kita kalau buat satu ciptaan, dia akan rosak nanti. Buat kek 2 hari basi. Jadi begitulah Allah nak bagi tahu kepada orang yang berfikir ni, dia akan nampak, dia akan jumpa kehebatan Allah. Wa yatafakkaru